Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan belajar topik baru, iaitu topik indeks, set dan logaritma. Okey, kita fokus dulu kepada indeks. Okey, kalau diberi A kuasa N, okay, A ni kita panggil dia asas, N ni kita panggil dia indeks. Okey, jadi kat sini A tu didarab sebanyak N kali lah. Okey, A darab A sebanyak N kali. Okay, apa yang penting tentang topik ini ialah hukum dia ni. Okay, hukum dia ni nak kena hafal lah. Di mana syaratnya ialah asas ni mesti sama. Kalau sini A, sini mesti A. Okay, bila asasnya sama, operasi darab, dia punya indeks ni kita kena tambahkan. Okay, darab dia akan jadi tambah. Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Okay, kalau yang ini darab, kalau ni A kuasa N, kuasa dengan M, so indeks ni kita boleh darabkan. Okay, yang ni pula kalau ada apa sahaja dalam bracket ni mesti dikuasakan dengan M. Kalau ada tanda negatif, tanda ni pun kena kuasakan dengan M. Jadi A kuasa M, A kuasa M, B kuasa M. Okay, yang ini operasi darab. Indeks ni boleh tambahkan ke? Boleh tambah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab asasnya tidak sama. Sebab dia punya syarat dia, asas mesti sama. Kalau macam ni asas tak sama, kita tak boleh tambahkan, maka kita biarkan jadi macam tu. Okey, kalau bahagi, kalau macam ni pula ada bahagi, so ni pun samalah, kena kuasakan. A kuasa M bahagi B kuasa M. Ni pun sama, indeks ni tak boleh tolakkan. Sebab apa? Sebab asasnya tidak sama. Okey, kita pergi kepada indeks pecahan. Okey, indeks pecahan ni kalau diberi A kuasa 1/N. Okey, bila nampak indeks pecahan, bermaksud ini ialah punca kuasa. Okey, punca kuasa apa? Bergantung pada yang bawah ni. Kalau yang ni N, dia akan jadi punca kuasa N lah. Okey, kalau diberi contohnya A kuasa 1/2. So, ni dia akan jadi A punca kuasa 2. Okey, so diikut jenis N kat bawah ni. Okey, kalau diberi yang bentuk macam ni pula, okey, yang ini kita panggil dia indeks. Okey, yang ini indeks, yang bawah ni dia akan jadi punca kuasa. Okey, so dia akan jadi A punca kuasa N. Okey, N ni yang ini. So, N ni dia akan jadi kuasa lah kat luar ni. Atau juga boleh ditulis dalam bentuk macam ni. A kuasa N punca kuasa N. Okey, kita pergi kepada indeks sifar pula. Okey, indeks sifar apa sahaja yang dikuasakan dengan kosong, jawapannya ialah 1. Okey, kita tengok contoh 8 kuasa kosong. Okey, jawapannya 1. Apa sahaja yang dikuasakan dengan kosong dalam bracket ni, jawapannya ialah 1. Okey, kalau darab macam ni pun sama juga, jawapannya tetap 1. Kalau X kuasa kosong pun 1. Jadi senang cerita, apa sahaja yang dikuasakan dengan kosong, jawapannya ialah 1. Okey, indeks negatif. Indeks negatif ni pula bila dia berkuasa negatif macam ni, kita boleh jadikan dia positif dengan syarat kita turunkan dia ke bawah. Okey, ni kan dia per 1. Okey, kita turunkan dia ke bawah. So, kat atas tinggal 1. Kuasa yang negatif ni, bila kita turunkan dia ke bawah, dia akan jadi positif. Okey, ni pun samalah. Kita boleh turunkan dia ke bawah. So, dia berubah daripada negatif kepada positif. Kita tengok contoh untuk yang indeks negatif ni. Okey, yang ini 3 kuasa negatif 2. So, ni kita boleh tukar dia jadi 1/3 kuasa 2. So, ni kita akan dapat 1/9. Okey, yang ini boleh turunkan dia ke bawah. So, dia akan jadi 1/2/5 kuasa 2. Okey, so ni boleh kembangkan lah. 2 kuasa 2 dapat 4. 5 kuasa 2 dapat 25. Okey, yang ini darab, bahagi boleh tukar kepada darab dengan syarat terbalikkan yang bawah ni. 4 turun bawah, 25 naik atas. Okey, so yang ni kalau kita darabkan dapatlah 25/4. Okey, so daripada yang tadi yang kita belajar tadi semua tu, kita nak combine kan untuk kita selesaikan soalan ni lah. Okey, soalannya dia suruh permudahkan. Okey, permudahkan ni maksudnya kita kena samakan dia punya base. Okey, bila kita nak samakan dia punya base, kita tengok antara 5 dengan 25. Yang kita boleh alter kat sini ialah 25 ni lah. Okey, 25 ni kita boleh tukarkan dia kepada base 5. Okey, boleh tukar kepada base 5. So, 5 kuasa 2 lah, kita akan dapat 25. Okay, so dia akan jadi 5 kuasa 2 tolak M darab 5 kuasa 2. Okay, M tambah 2 ni salin balik sahaja. Okay, sekarang
Yang ini kalau ikut hukum yang kita belajar tadi tu, yang ini kita boleh darabkan lah. Okey, kita boleh darabkan. Darabkan kena darab dua-dua. Okey, yang ni kita tak buat apa-apa ni, kita kena salin balik saja. Okey, yang ini darabkan. 5 salin balik, 2 darab M dapat 2M. 2 darab 2 dapat 4. Okey, sekarang base dah sama. Operasi darab, kita kena buat apa? Kita kena tambahkan dia punya indeks. Okey, 2 tolak M tambah 2M tambah 4. Okey, 5 ni salin balik. Kita tengok apa yang sama kat sini. Kita selesaikan nombor dulu lah. 2 tambah 4 dapat 6. Okey, negatif M tambah 2M. So, kita akan dapat tambah M. Okey, boleh buat apa-apa lagi dengan persamaan ni? Kalau kita tengok, tak boleh buat apa-apa dah. So, memudahkan tu bermaksud kita kena selesaikan sampai kita dah tak boleh buat apa-apa lagi. Maka dah siap soalan ni. Okey, kita tengok persamaan yang melibatkan indeks. Okey, untuk persamaan melibatkan indeks ni, kita kena samakan dia punya base. Okey, ni kuasa 1. Kita boleh bawa dia naik ke atas. So, kuasa yang positif dia akan berubah menjadi negatif. Okey, dia akan jadi negatif 1 lah. X kuasa 2 ni salin balik. Okey, 25 ni boleh tukar pada asas 5. So, 5 kuasa 2 dapat 25. X tolak 4 salin balik. Okey, so yang ini boleh darabkan lah. So, kita akan dapat 5 negatif X kuasa 2. Okey, yang ni darabkan. 5 salin balik. 2 darab X dapat 2X. 2 darab negatif 4 dapat negatif 8. Okey, sekarang base kiri dengan kanan ni dah sama. Maka kita boleh hapuskan ni lah. Kita boleh potong. Maka kat sini tinggallah negatif. X kuasa 2 sama dengan 2X tolak 8. Okey, ni boleh pindah pergi sebelah. So, negatif pindah sebelah dia akan jadi positif. Yang ini salin balik je. Kat sini tinggallah kosong. Okey, ni kita tukar kedudukan dia je. So, tanda dia still sama lah. Dia tak ada berubah. Okey, sekarang yang ni kalau kita lihat ini ialah persamaan kuadratik. Kalau persamaan kuadratik ni kita nak selesaikan, kita boleh guna kalkulator lah pakai EQN tu ya. Okey, so yang ni anda boleh masukkan dalam kalkulator A1, B 2, C negatif 8. So, terus akan keluar jawapan. So, ni kita akan dapat 4, 2. Okey, so kita akan dapat X tambah 4 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 4. So, kalau anda masuk dalam kalkulator, dia akan terus keluar negatif 4 ni. Okey, X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. Okey, so inilah dia nilai X-nya. Ada 2 jawapan kat sini. Okey, so tugas anda, cuba anda buat latihan muka surat 5 tu. Sekejap lagi kita bincangkan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok set pula. Okey, set ni hanya ada 2 operasi saja, iaitu operasi darab dan bahagi. Okey, yang ini kalau jenis punca kuasanya jenis yang sama, ni punca 2, punca 2. So, ni kita boleh combinekan dia. So, dia akan jadi punca kuasa A darab B. So, kita boleh letakkan dia di bawah satu bumbung lah. Okey, kalau macam ni pun samalah. Kalau jenis punca kuasanya sama, ni punca 2, punca 2. Kalau bahagi pun samalah, kita boleh combinekan dia. Okey, kita tengok contoh. Contohnya kalau diberi 125. Okey, 125 ni kita boleh tukar dia kepada berapa darab berapa supaya boleh jadi 125. Okey, kita kena pilih satu nombor yang boleh dipunca kuasakan. Okey, katakan saya ambil 25. 25 darab berapa dapat 125? 25 darab dengan 5. Okey, di mana 25 ni kita boleh punca kuasakan dia So, dia akan jadi, so kita ni boleh pecahkan lah. Sini dia akan jadi punca kuasa 25 darab dengan punca kuasa 5. Okey, yang ini kalau kita selesaikan, so kita akan dapat 5. Punca kuasa 25 ni kita akan dapat 5. Okey, yang ini salin balik sahaja, tak perlu selesaikan. Biar tinggalkan sahaja dia dalam bentuk yang macam ni lah. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua pula. Okey, contoh yang kedua ni pun sama, kita boleh combinekan dia. Okey, sebab dia jenis punca yang sama. Jadi 27 bahagi 3 dapat 9. So, punca 9 dapat 3. Okay, so yang ini cuba anda buat latihan muka surat 6. Okay, cuba buat. Kejap lagi kita bincangkan. Okay, kita tengok macam mana nak menisbahkan set pula.
Okay, untuk kita menisbahkan set, kita kena darabkan persamaan ni dengan set jodoh. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan set jodoh tu? Okey, yang ini kena darabkan dengan set jodoh dia. So yang ni salin balik. Okey, salin balik ini 1 tambah 3 set 5. Okey, set jodoh ialah set jodoh yang bawah ni Set jodoh tu maksudnya pertukaran tanda yang tengah-tengah ni. Kalau tambah jodohnya ialah tolak Okey, so kita kena darabkan dengan 1 tolak 3 set 5. Okey, sejodohnya yang tambah dia akan berubah menjadi tolak. Jadi yang atas dengan bawah ni mesti samalah. Okey, sebab apa? Sebab yang ini nilainya ialah 1. Seumpama macam kita tak buat apa-apa lah. Tak ada penambahan apa-apa. Okey, so kat sini kena kembangkan. Okey, kembangkan 3 darab 1 dapat 3. Okay, kita settlekan yang bahagian atas dulu. Okey, 3 darab 3 set 5. Okay, kita selesaikan tanda dulu. Tambah darab tolak dapat tolak. 3 darab 3 set 5. 3 darab 3 dapat 9 set 5. Okey, kemudian kita pergi kepada yang bawah ni pula. Yang lagi satu ni. Okey, yang ni pula. 5 darab, tanda dulu tolak darab tambah dapat tolak. Set 5 darab 1 dapat 1 set 5. Okey, kemudian yang ini pula darabkan. Selesaikan tanda dia dulu. Tolak-tolak dapat tambah. 1 darab 1 dapat 1. Set 5 darab set 5 dapat set 5. Set 5. Okey, yang atas dah settle. Sekarang kita nak settlekan yang bahagian bawah pula. Okey, yang ni kembangkan. Dapat 1 darab 1 dapat 1. Okey, kemudian 1 darab negatif 3 dapat negatif 3 set 5. Okey, yang ini pula darabkan. Tambah-tambah dapat tambah. 3 set 5 darab 1 dapat 3 set 5. Okey, yang ini pula darabkan. So, settlekan tanda dulu. Tambah darab tolak dapat tolak. 3 darab 3 dapat 9. Set 5 darab set 5 dapat set 5 set 5. Okey, bahagian yang ini. Okey, yang ini kalau dia sama, ini kita boleh combinekan dia menjadi punca kuasa 5 darab 5. Okey, 5 darab 5 ni dapat 25. So punca kuasa 5 dapat 5. Ataupun senang cerita, okey, bila nampak macam ni, bila dia sama, jawapan dia kita ambil nombor yang kat dalam ni. Okey, kalau kita lihat ni, kita ambil je nombor yang kat dalam ni. Okey, jadi yang ini jawapannya ialah 5 sebab 1 darab 5 dapat 5. Okey, yang ini boleh settle kan? Tolak 9, tolak 1 dapat tolak 10 set 5. Ini umpama macam ni lah, negatif 9x tolak 1x. Okey, cara nak selesaikan dia lah. Okey, 3 ni salin balik. Okey, yang ini hapus. Sebab 1 tolak 1 tambah habis. Okey, yang ni tinggal 1 tolak 9 set 5 tadi apa jawapan dia? 5 Okey, kemudian ni selesaikan 3 tambah 5 dapat 8. Okey, tolak 10 set 5 ni salin balik. Okey, yang ni dapat apa? Ini dapat negatif 44. Okey, so untuk kita kemaskan lagi persamaan ni, negatif ni kita boleh bawa dia naik ke atas lah. Okey, bila kita bawa naik ke atas, yang ini kita tinggalkan dia dalam bentuk bracket macam ni. Okey, yang bawah ni tinggallah 44. Okey, tanda ni kita boleh darab masuk, tapi kita susun balik. Okey, kita susun balik yang positif kat depan. So, yang bahagian positif yang ni lah, tolak-tolak dia akan jadi tambah. Okey, tolak tambah dia akan jadi tolak 8 bahagi 44. Dan kalau kita lihat, yang ni kita boleh kecilkan lagi. Ini kita boleh bahagi dengan sifar 2. So, ni kita akan dapat 22. Ini kita akan dapat 5. Yang ni kita akan dapat 4. So, jawapan akhirnya ialah 5 set 5 tolak 4 bahagi 22. Dah siap. Okey. So, cuba anda buat latihan muka surat 7 tu. Okey, kejap lagi kita bincangkan.
Okay, jom kita tengok logarima pula. So logarima ni macam mana kita nak tukarkan bentuk asas nombor ni, asas nak tukar kepada bentuk log. So yang ni nak kena hafal kedudukan dia. Di mana kalau asas, okay, kita panggil asas. Dalam log, asas ni duduk kat sini. Okay, tempat dekat sini. Okay, bila kita jadikan dia log, okay, bila kita jadikan dia log, 125 ni akan duduk kat sini. Dan okay, 125 ni akan duduk kat sini. Dan kuasa ni dia akan bertukar menjadi jawapan. Okay, so ni kena hafal dia punya kedudukan dia. Okay, kita tengok contoh tu. Dia suruh nyatakan dalam bentuk log bagi persamaan 1/5 kuasa negatif 2 sama dengan 1/25. Okay, so kalau kita nak tukar dia kepada bentuk log, okay, log, asas dia yang ini dia akan duduk kat sini lah. Okay, 125 ni dia akan duduk kat sini. Dan kuasa dia ni akan berubah menjadi jawapan. Okay, cuba anda buat latihan tu untuk mantapkan lagi lah. Kita tengok contoh yang seterusnya pula. Satu lagi contoh. Kali ni macam mana kita nak tukarkan daripada, terbalik pula, daripada bentuk log nak tukarkan dia kepada bentuk asas. Okay, contohnya kalau diberi log 10,000 kuasa 3. Okay, kita nak tukar dia kepada bentuk kuasa. Okay, jadi log 10 ni kalau kita pindah sebelah, dia akan jadi asas. Okay, yang ni dia akan berubah menjadi kuasa. Okay, so yang ini kekal kat sini lah. So nak tahu jawapan anda betul atau tidak, anda boleh tekan kalkulator. 10 kuasa 3, dapat tak 1000? Kalau dapat, maksudnya jawapan anda tu betul. Okay, cuba anda buat latihan muka surat 8 tu yang bahagian G dan H. Okay, kita tengok logarima asli dan biasa pula. Okay, biasanya kalau logarima asas dia 2, okay, ni kita panggil dia logarima binary. Okay, kalau asas 10, ini kita panggil logarima biasa. Jadi yang ada dalam kalkulator anda tu, itu kita panggil dia log 10 lah. Dan biasanya log 10 ni dia tulis tanpa asas. Okay, dia tak tulis, kalau kita tengok log tu dia tak ada asas, tak tulis kat sini, itu kita panggil dia log 10. Okay, kalau log EY ni kita boleh tulis dia sebagai ln, ln Y. Okay, kita tengok macam mana nak tukarkan asas logarima, sesuatu logarima tu. So, kena ingat step dia. Katakanlah saya nak tukar log AC ni kepada asas A ni, nak tukar kepada asas B. So, dia akan jadi log B. Yang C ni dulu, okay, bahagi dengan log B. Log B, yang A ni pula. Ni kena ingat step dia. Okay, kalau diberi log AB ni, kalau kita nak tukar, A ni jadi nombor, B ni dia jadi asas. Kita kena letak 1 ke atas, baru kita boleh tukarkan yang nombor menjadi asas. Okay, yang asas ni akan menjadi nombor. Ni kena ingatlah dia punya syarat itu. Okay, kita pergi kepada hukum-hukum logarima pula. Bang, tekan ni bang. Okay, kita pergi kepada hukum-hukum logarima pula. Okay, hukum logarima ni dia ada 2 jenis. Kita tengok jenis yang pertama ni, kita panggil dia jenis kembang. Okay, jenis kembang. Kenapa saya panggil dia jenis kembang? Sebab yang ini daripada 1, kita nak terbitkan dia menjadi 2. So, kita nak biarkan dia lah. Okay, jadi yang ini kita boleh darab masuk dalam bracket ni. So, dia akan jadi log AX. Okay. Kalau darab dia akan berubah menjadi tambah. Okey, darab tambah dengan log AY. Okey, kalau untuk yang nombor 2 ni pula pun sama, kita boleh darabkan dalam bracket ni. Okey, tetapi kalau bahagi dia akan jadi tolak. Okey, untuk yang ini pula P ni kita boleh bawa pergi ke depan lah. Okay, kita bawa ke depan dia akan jadi bentuk yang macam ni. Kita tengok contoh. Okey, dia suruh cari log 2 30. Okey, nak dapatkan log 2 30. Okey, log 2 30 ni kita boleh ubah menjadi log 2. Okey, kita boleh guna maklumat-maklumat yang ada ni untuk jadikan dia 30. So kita boleh ambil 2 darab 3 darab 5. Okey, 2 darab 3 dapat 6, 6 darab 5 dapat 30.
Okey, tetapi dekat dalam ni dia tak bagi log 2 kan? Dia hanya bagi 3 dengan 5. Kita boleh tambah sendiri. Okey, kita boleh tambah sendiri. Di mana kalau log 2, kalau nombor ni sama dengan asas, nilainya ialah 1. Ni kita boleh tambah sendiri. Okey, so dengan menggunakan konsep kembangan tu, kita boleh darab masuklah log 2 ni. So dia akan jadi log 2. Kalau darab dia akan jadi tambah log 2, 3 tambah log 2, 5. Okey, log 2 ni tadi nilainya ialah 1. Okey, log 2, 3 ialah 1.585. Log 25 ialah 2.322. Okey, so ini anda boleh tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator, so anda akan dapat nilainya ialah 4.907. Dekat sini lah kita guna teknik kembangan tu kalau bentuk soalan yang macam ni lah. Okey, ni untuk yang A. Kita pergi kepada yang B pula. Okey, untuk yang B, kalau kita lihat kat sini, asas yang dia bagi ni tak sama dengan asas yang ada dalam maklumat ni. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena tukar dia punya base dulu, asas dia. Okay, ini tadi kita dah belajar macam mana nak tukarkan asas. Jadi asas yang kita pilih, asas baru tu ialah asas yang ada dalam maklumat ni lah, asas 2. Okey. Bila kita tukar pada asas 2, kita akan ambil 1.5. 1.5 ni kita boleh tukar dia kepada 3/2 lah. Okey, 3/2. Okey, kemudian bahagi dengan log 2, 6 pula. Okey, mula ambil yang ini, lepas tu baru yang ini. Okey, yang ini kita boleh darab masuk. So, dia akan jadi log 2, 3. Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Log 2, 2. Okey, yang 6 ni boleh tukar dia kepada log. Okey, 6 ni kita boleh tukar dia kepada 2 darab 3 ya. Okey, so ni kita boleh darab masuk jugalah. So, kita akan dapat log 2, 2. Kalau darab, dia akan jadi tambah. Log 2, 3. Okey, so log 2, 3 kat sini ialah 1.585. Log 2, 2 ni tadi yang kita tambah tadi tu lah, nilainya ialah 1. Okey, so ni 1 tambah log 2, 3. Log 2, 3 ialah 1.585. Okey, untuk kalkulator hitam saya showkan. Okey, kalkulator yang Casio yang warna hitam tu saya showkan anda selesaikan yang bahagian atas tu dulu. Okey, selesaikan yang bahagian atas, tulis dulu jawapannya apa. Okey, kemudian tulis selesaikan yang bahagian bawah ni. Tuliskan dulu jawapannya apa. Baru ni bahagi dengan ni. Okey, untuk kalkulator yang latest tu kita boleh terus sekaligus lah masukkan sebab dalam kalkulator yang baru tu dia dah ada function untuk pecahan yang macam ni. So bila kita selesaikan kita akan dapat 0.2263. Okey. Jelas Okay, kita tengok satu lagi konsep hukum-hukum logarima ni. Yang ini saya panggil dia konsep faktor. Faktor tu maksudnya daripada 2 log dia akan jadi 1 log. Okey, dengan syarat untuk pemfaktoran ni asasnya mesti samalah. Okey, kalau sama kita boleh keluarkan log B ni. Okey, bila kita keluarkan log B, okey, kita keluarkan log B ni. Log B keluar. Okey, yang ni tinggal X, yang tambah dia akan berubah menjadi darab. Yang ni dia akan tinggal Y. Okey, tambah dia akan berubah menjadi darab. Okey, kalau yang ni asas mesti sama juga. Okey, log B ni kita keluarkan, yang tolak dia akan jadi bahagi. Okey, kalau jumpa yang P ni kita boleh hantar dia naik atas dulu lah. So dia akan jadi log B X P. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia bagi kat situ. Selesaikan log X tambah 3 tambah log X sama dengan 1. Kalau dia kata selesaikan tu bermaksud dia nak tahu nilai X Okey, jadi kat sini kita tengok ni kedua-dua ni log tanpa asas. Bermaksud ini ialah log 10. Jadi kita boleh faktorkan ataupun kita boleh keluarkan log tu. Okey, bila kita keluarkan yang ni akan tinggal X tambah 3. Okey, tambah dia akan berubah menjadi darab. Okey, yang ni dia akan tinggal X.
sini sama dengan 1. Okey, kemudian yang ini, log ni, kita boleh hantar dia pergi sebelah. Okey, ni tadi pun kita dah belajar macam mana nak tukar daripada log tu kepada bentuk asas ataupun bentuk indeks. Okey, so ni bila pindah sebelah dia akan jadi, ni asas dia 10 ya. So dia akan jadi 10, dia akan jadi asas, yang ni dia akan jadi kuasa. Okey, ni boleh kembangkan lah. Ni dapat X kuasa 2 tambah 3X. Okey, kemudian 10 ni boleh pindah sebelah. Okey, tambah pindah sebelah dia akan jadi tolak 10. Okey, kemudian yang ni kita boleh faktorkan lah. Okey, faktorkan. So, kita akan dapat X tambah 5, X tolak 2. Okey, so X tu ada 2 lah. X tambah 5 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 5. Atau satu lagi ialah X tolak 2 sama dengan kosong, X sama dengan 2. Tetapi log dia tak boleh bernilai negatif. Okey, kalau kita gantikan negatif kat sini, kita akan dapat negatif 2. Cuba anda tekan kalkulator, log negatif 2 akan keluar apa? Dia akan keluar math error. Sebab tu log dia tak boleh negatif. Jadi yang ini tak mungkin lah dia akan jadi jawapan dia. So jawapannya ialah 2. Ingat syarat log tak boleh negatif. Okey, so tugas anda, cuba anda buat latihan yang bahagian L tu, muka surat 11 sekejap lagi kita bincangkan. Manalah yang tukang jaga. Okey, kita pergi kepada persamaan melibatkan logaritma. Okey, apa beza persamaan yang ni dengan yang ini? Kalau kita tengok seimbas lalu, nampak dia macam sama je kan? Okey, bezanya ialah kalau kita lihat 9 ni kita boleh tukar asas yang sama dengan sebelah. Okey, kita boleh tukar pada asas yang sama dengan sebelah. So dia akan jadi 3 kuasa 2. So yang ini kita gunakan kaedah indeks untuk selesaikan. Ni tadi kita dah belajar lah indeks. Okey, so kalau indeks kita boleh potong lah. Potong ni dengan ni boleh potong, terus direct je lah. Selesaikan. Jadi sini tinggal X tolak 1 sama dengan 2, X dia sama dengan 3. Berbeza dengan yang ini, 7 tak boleh tukar sama dengan base 3 ni. Okey, sebab tak ada 3 kuasa berapa dapat 7, tak ada. 3 kuasa 2 dapat 9, 3 kuasa 1 pun dapat 3. Jadi yang ini kita akan guna log untuk kita selesaikan. So log yang menjadi pilihan ialah log 10 lah, sebab log tu je yang ada dalam kalkulator anda. So log 3 X tolak 1 sama dengan log 7. Okey, 3 X tolak 1 ni boleh pindah sebelah lah. Boleh pindah depan So sini tinggal log 3. Okey, log 7 ni salin balik. Okey, kemudian log 3 ni boleh pindah sebelah sana. Sebab dia dua operasi darab, pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Okey, sini tinggallah X tolak 1. Okey, log 7 bahagi dengan log 3. Okey, tolak 1 ni boleh pindah sebelah, dia akan jadi tambah. So, log 7 bahagi dengan log 3. Okey, dah dapat jawapan. Tambahkan dengan 1. So, kita akan dapat nilainya ialah 2.7712. Okey. So, tugas anda ialah anda boleh cuba buat latihan muka surat 10 yang bahagian A itu. Dan nanti boleh rujuk kepada soalan final lah. Boleh tengok chapter ni dan cuba buat. Okay, so sampai kat sini je lah untuk chapter ni. So kita dah habis untuk chapter 1. Okay, terima kasih. Selamat jumpa lagi.